Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5 rukun bersaudara, pasak rumah kita, Malaysia. Saudara dan saudari, dalam surah Ibrahim ayat 35, terakam satu doa yang cukup indah tentang harapan sebuah negara yang aman. Doa Ibrahim AS setelah terbinanya Baitullah adalah bukti negara sejahtera itu pasti dianugerahkan Tuhan jika ada teguh percaya dalam hal keberagamaan. Harapan itu diwariskan pula kepada junjungan mulia sallallahu alaihi wasallam yang juga mengimpikan wawasan yang sama, sebuah kesejahteraan. Kalimah Al-Amnul Balad bergema pada kebanyakan hadis lantas membuktikan kepada kita mimpi tentang kota sejahtera bukanlah satu barang mainan. Maka hari ini, ayuh bersama-sama kami melihat bagaimanakah aspirasi 5 rukun bersaudara negara Malaysia menjadi satu pasak utuh dalam mengekalkan keharmonian dan kesepaduan umat. 1. Mengembalikan izah negara. Profesor Ulung Dr. Syamsul Amri Baharudin menyatakan rukun negara adalah rumus cita-cita yang digarap dari 5 prinsip utama negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dasar pecah perintah yang dibawa British, rusuhan 13 Mei 1969 yang meragut perpaduan. Kampung Medan yang berpecah hanya kerana majlis pengebumian dan perkahwinan adalah asbab rukun negara kita diperkenalkan. Pada ketika itu, hasrat kerajaan hanya satu, cuma untuk mengembalikan semula keagungan yang telah lama kita tinggalkan. Lupakah kita kepada Sairul Amin, beratus safa, rancung mengkuang dan mendam berahi yang gagah membelah lautan ketika Kesultanan Melayu Melaka berada pada puncak gemilang? Lupakah kita akan padoman yang diiktiraf sebagai kompas kuno Melayu sehingga diangkat oleh John Crawford dalam kitabnya A Descriptive Dictionary of the Indian Islands and Adjacent Countries? Semuanya ini adalah bukti perjuangan generasi terdahulu yang menjiwai prinsip kerukunan negara selayaknya dalam meresapi keizahan yang menggegarkan mata dunia. Saya terbayang, bukankah indah jika kegemilangan kembali tercipta dengan caranya? 2. Perpaduan yang tidak berbelah. Ketika bangsa Jerman membulat tekad untuk kembali mengikat, penyatuan negara bangsa terbentuk dengan penuh hikmat. Tembok Berlin diruntuhkan, bangsa Jerman disatukan lantas membentuk perpaduan yang sukar digoncangkan. Penyatuan Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar juga adalah rakaman sirah yang cukup ampuh dalam membawa kabar dengan perpaduan. Lahirnya kesejahteraan atas dasar itulah usaha untuk mengikat semula 3 ras bangsa dalam satu kerukunan dijadikan agenda. Dan kini ia telah menjadi semacam satu nada. Dasar ekonomi baru, dasar sosial negara, dasar keselamatan negara dan dasar perpaduan negara diperkenalkan. Wadah keluarga Malaysia dibumikan di semua peringkat tanpa ada sebarang penindasan. Hari ini, aspirasi yang telah didindang lama membuahkan hasilnya. Kita bersorak gembira ketika Azizul Hasni Awang mengharumkan negara dalam dunia basikal. Perpaduan dan kesetiaan kepada negara menjadi bekal, lantas melahirkan jati diri yang tekal. Langkah seperti inilah yang akan mencantikkan semula fabrik perpaduan kita agar tidak lagi tertetas, bercampang-campang dan rabak oleh duri perpecahan yang menyakitkan. Bukankah dengan perpaduan kita menjadi lebih kuat dan hebat? 3. Kesetiaan, lambang cinta abadi terhadap negara. Ketika Seri Udana menyahut perintah Sultan Mansur Shah untuk menakluki Siak bagi memperluaskan wilayah Kesultanan Melayu Melaka, kita faham ada sesuatu yang ingin diperkatakan oleh Tun Sri Lanang dalam karyanya yang terbilang, Sulalatus Salatin. Kesetiaan yang tidak berbelah bahagi antara rakyat dan pemerintah menjadi rencah yang cukup lazat dalam sebuah resepi kemakmuran. Pada kesetiaan, adanya sebuah kepercayaan. Hadirin, kita percaya tanpa seorang nakoda yang elok, tidak mungkin kita akan sampai ke Teluk. Sebuah kesetiaan menuntut kita pada perjuangan untuk memahami negara ini tidak mungkin sejahtera jika raja dan negara tidak dibawa bersama dalam satu cita-cita. Saya kira, atas sebab itulah segala pergolakan dalaman tentang politik negara
akhirnya dibawa ke muka istana. Raja menjadi pakar rujuk dan penetap keputusan. Sehingga kan, natijah yang aman berjaya dikehadapankan. Hal ini jugalah yang kita mahu. Apabila nama negara di bawah serata-rata, biar sehebat apapun kota luar membina taman dunia, janganlah kita lupa pada ibunda tercinta. Semailah semangat hang tua yang tidak pernah berpaling tadah pada negara. Kerana di situ ada cinta yang tidak pernah berpura-pura. Tuntasnya, 5 rukun negara yang sering kita laungkan hanya akan tinggal semboyan jika tiada usaha untuk dibajakan. Sebagai anak Malaysia, kami bersyukur kerana sekurang-kurangnya 5 fasa ini telah kami kenal. Namun, bagaimana pula generasi baru yang akan kita tinggal? Fikirkan. Sekian 5 rukun bersaudara, pasak rumah kita, Malaysia.